A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقل ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa 'allimna ta'wil. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, barisan ahli, jawatan kuasa, pentadbir masjid, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda, hadirin dan hadirat, para tetamu Allah yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada malam ini, kita dapat bersama pada malam ini. Saya yakin rata-rata tanya siapa kat saya ni, kan? Saya ni sahabat lah kepada Ustaz Zulfadli, senior, tapi saya rasa saya tak pernah jumpa Ustaz, kan? Okay. Nama saya ialah Muhammad Taufik bin Kamaluddin. Masjid Sungai, bukan Masjid Sungai Landak, apa nama sekarang? Masjid Datuk Kelana Preta Mubarak Al-Hajj. Okey. Saya kenal daripada saya kecil. Masjid ni nama Masjid Sungai Landak. Minta maaf tuan-tuan, sungai ni pun dah tak nama Sungai Landak lah, dia dah namakan Sungai Parui sekarang kan. Okey. Saya berasal membesar memang di sini. Dulu masa arwah ayah saya hidup, arwah ayah pernah berkhidmat sebagai imam di masjid ni. Saya tak pasti tahun bila, tapi zaman saya kecil-kecil dulu tuan-tuan, Jah 2, Jah 3. Ustaz Kamaluddin masa tu, arwah saya bersama dengan Ustaz Ayub, tak salah saya, Ayub Khan. Okey. Sama-samalah, tapi tak lama, tak lama, setahun, 2 tahun ke 3 tahun macam itulah, saya saudara-saudara, memang arwah saya jadi imam lah sini. Berasal membesar, lahir di Hospital Besar Seremban, sekolah awal di Sekolah Kebangsaan Pangan, kemudian menyambung pengajian ke Ma'had Ahmadi dalam bidang tahfizul Quran. Ketika itu Ma'had Tahfiz Negeri Sembilan menumpang bangunan Ma'had Ahmadi Gemencih. Hari ini Ma'had Tahfiz Quran Negeri Sembilan dikenali sebagai Itqan, Institut Tahfiz. Saya antara batch awal. Kemudian menyambung pelajaran ke Darul Quran Jakim, kemudian pergi ke Universiti Al-Azhar, Ma'had Biqra'at Universiti Al-Azhar Syubra Mesir. Kembali ke sini balik pada 2005, hujung tahun 2005, raya tahun 2005 tu saya beraya di sinilah. Seterusnya pada 2006 saya bertugas ataupun dapat jawatan yang pertama saya di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Berkhidmat di Kuala Lumpur selama 10 tahun lebih kurang. 2015 saya berpindah
di Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Hari ini saya tak tahu nama apa. Last kali nama dia KPLB kan, Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Hari ini bila kerajaan baru ni saya tak tahu nama dia apa. Rasanya Kemajuan Desa macam itulah. Setahun di Infra Bangi, di Institut Kemajuan Desa. Infra tu bahasa orang putih je. Okey. Bahasa orang putih dia Institute for Rural Advancement. Payah jemput tuan-tuan. Saya bahasa Inggeris ni yes, no, alright saya tahu. Yang lain tuan-tuan jangan tanya lebih-lebih lah, tak tahu. Kemudian barulah kembali ke Negeri Sembilan, berkhidmat di Masjid Jami' Yam Tuaradin sebagai eksekutif masjid ketika itu. 2018 saya dipanggil semula untuk berkhidmat di HQ di bangunan utama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Hari ini saya memegang sebagai penolong pengarah kanan, sebagai memegang portfolio ketua unit pemantauan dan penguatkuasaan halal Negeri Sembilan. Ya, jadi bab saya lebih pada makanan lah, kan. Asal dulu saya budak tahfiz, memang nak berkhidmat di masjid, tapi jawatan saya kat masjid dah tak ada. Cuma di masjid ni tolak lebih kurang saya berkhidmat di masjid saja lebih kurang dalam 14 tahun. Itu macam-macam tuan-tuan, pernah kono dengan SPRM, kan, dan sebagainya. Dan hari ini saya tinggal, saya masih lagi anak Korea. Masjid ni saya tinggal di Taman Bukti sebelah ni. Okey, lebih kuranglah telah pun, okey, dia tanya dah kahwin belum? Telah pun berkahwin 3 orang anak. Okey. Yang 3 tu anak saya. Okey. Yang isterinya seorang aja. Okey, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda yang saya kasih sekalian, sebelum kita pergi lebih jauh, sebelum saya terlupa, marilah sama-sama kita berniat iktikaf duduk di dalam masjid ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Saja aku duduk i'tikaf di dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda yang saya kasih sekalian. Ya, hari ini insya-Allah kita akan menelusuri ataupun mentelaah kitab Bidayatul Hidayah, karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala anhu, iaitu pengarang kitab pelbagai kitab yang pelbagai. Antara kitab yang paling tinggi, yang paling diguna pakai oleh umat Islam hari ini, karangan Imam Al-Ghazali, ialah Ihya Ulumuddin. Tapi kata Imam Al-Ghazali, sebelum kau nak baca kitab Ihya Ulumuddin, bacalah olehmu dahulu kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah ini adalah antara kitab karangan Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala yang banyak diberi berkat oleh Allah Ta'ala. Dan kitab ini telah banyak memberi faedah dan bimbingan bagi setiap orang yang mentelaahnya dengan niat yang ikhlas untuk mengamalkan segala isi dan kandungannya. Ini kata penterjemah kitab. Maka faedah dan manfaatnya sudah jelas dan tidak dapat diragui lagi. Kata penterjemah, apabila kita mempelajari kitab Bidayatul Hidayah ini dengan teliti, kita akan dapat merasakan bahawa Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu telah bercakap kepada muridnya atau kepada sesiapa sahaja yang mempelajari kitabnya dengan hati yang penuh kasih sayang dan belas kasihan. Imam Al-Ghazali ini dia banyak merantau. Nama bukan Al-Ghazali. Ghazali ini ialah nama kampung dia, asal dia. Di Ghazlah, sebuah perkampungan di utara Iran sana. Di utara Iraq. Okey. Maka beliau bercakap dari hati ke hati
dari hati nurani seorang murabbi, yakni pendidik yang alim dan banyak berpengalaman di bidang pembentukan rohani dan penyucian jiwa, sehingga ternampak di celah-celah ungkapannya hakikat dunia yang fana ini dan hakikat akhirat yang merupakan tempat kembali kita yang kekal abadi. Ya, jadi kitab Bidayatul Hidayah ini dia menjurus kepada bagaimana kita nak menuju ke arah kesufian. Sufi, menyucikan hati. Kan ada di antara orang ini, Ustaz, saya tak nak jadi ahli sufi, Ustaz. Saya jadi orang biasa-biasa sudahlah. Tak payahlah jadi ahli sufi. Kan? Kadang-kadang kita tak perasan. Segala tindak tanduk kita hari ini yang kita dapat daripada datuk nenek moyang kita dahulu adalah bersifat kesufian. Umpamanya apa? Tuan-tuan datang ke masjid dengan pakaian yang khas untuk solat. Kan ke ada yang datang itulah pakaian yang pergi kerja, itulah pakaian yang pergi datang masjid. Saya rasa jarang. Ada tapi jarang. Jarang sangat. Yang selalunya kita datang, bila kita datang masjid, baju kita khas. Kan? Itu adalah amalan kesufian. Kan? Amalan sufi. Ya. Kerana di saat akhir-akhir hayat, ya, Imam Al-Ghazali ini, beliau mempelajari ilmu kesufian. Mahu atau tidak mahu, kita kena ada ilmu kesufian itu. Supaya apa? Supaya dapat darajat kesempurnaan ibadah. Okey, jadi dalam kitab Bidayatul Hidayah ni dia tak cerita langsung pasal hukum, dia cerita pasal bagaimana kita nak dapat hakikat ataupun kesempurnaan dalam ibadah kita. Tu saya tekankan semula. Tak ada cerita pasal semayang macam ni ke, puasa macam ni, tak ada. Cuma dia bercerita pasal adab-adab dan bagaimana nak menyempurnakan ibadah yang kita lakukan. Dan di dalam kitab ini Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu menggariskan amalan-amalan harian yang mesti dan pasti kita lakukan setiap hari, dan adab-adab untuk melaksanakan amal ibadah. Itu saya sebutkan tadi. Supaya apa? Supaya ibadah tersebut dapat dilakukan dengan baik, penuh pengertian dan memberikan kesan yang mendalam. Kan? Ya, kita orang ibadah ni beri kesan pada kita. Beri kesan. Antaranya apa? Antara solat jemaah tadi. Kan? Imam belum rukuk, kita tak boleh rukuk. Imam belum bergerak, kita tak boleh bergerak. Disiplin, dia ajar disiplin begitu. Walaupun kita tahu lepas imam baca surah ni mesti dia rukuk. Lepas dia rukuk mesti dia i'tidal. So kita bergerak dulu sebelum imam, tak boleh. Ya, ada dia punya adab dia. Kan? Itu dia kata tadi supaya beri kesan. Kan? Ya, kalau tak bagi kesan lagi, nanti orang ajaran kata, ya, maknanya ilmu yang kita belajar, ibadah yang kita buat tadi belum sebenar-benar sampai ke tahap hakikat kepada ibadah tersebut. Begitu pula Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu menunjukkan kepada kita bagaimana jalan yang harus ataupun mesti kita ikuti supaya kita dapat meninggalkan segala dosa dan maksiat, sama ada yang zahir ataupun yang batin. Imam Ghazali akan pandu kita. Di kitab ini dia akan pandu kita untuk tinggalkan segala benda yang maksiat. Ustaz, saya bukan buat maksiat. Kan, saya ahli masjid, Ustaz. Mana mungkin saya buat maksiat? Okey, maksiat ni apa? Nanti Imam Ghazali akan kalau kita baca buku ni sampai habis nanti Imam Ghazali akan sebut apa-apa yang dikatakan maksiat tu. Cukup saya sebutkan sebagai dasarnya, sifirnya, maksiat ni ialah satu perkara yang Allah tak suka, dan kalau kita buat kita akan dapat dosa daripada perbuatan tersebut. Umpamanya apa? Umpamanya bohong. Bohong. Kan, kita menipu. Dosa menipu ni. Bukankah ada dosa sunat, Ustaz? Kan? Orang Melayu ni kan rumah bohong sunat. Mana ada bohong sunat?
Kan? Dalam kitab Ihya Ulumuddin boleh bohong, tapi dalam beberapa perkara. Dalam beberapa perkara. Pertama, dalam peperangan boleh bohong. Kan? Buat jorek, buat ni, itu boleh sebab dalam peperangan. Dia berperang. Ya, tak boleh kita pergi perang kita pun tahu, "Oi, aku kat sini tembaklah." Mati katak kat situ. Dia adalah teknik-tekniknya. Pakai baju yang warna macam daun. Kan kalau duduk Malaysia daunnya warna hijau. So baju askar kita warna hijau. Kan kalau di tanah Arab dia banyak warna coklat. So baju ikut warna coklat. Tentera laut lain baju warna biru dan mengikut keadaan-keadaan bagaimana. Kan itu penyamaran. Bohonglah tu. Bohonglah tapi dibenarkan. Kan? Yang kedua, untuk mendamaikan suami isteri. Suami isteri bergaduh, boleh bohong. Bukan suami itu yang berbohong, orang yang mendamaikan tu. Kan? Datang orang kan. Tuan-tuan, saya pernah uruskan. Saya menikah orang ni banyak, tuan. Saya sebagai imam, jurunikah lagi. Kan? Kalau tengok balik pada kitab, saya ada satu kitab, saya tulis nama orang-orang yang saya nikahkan. Dulu tak ada kerja, balik tulis nama kan. Supaya apa? Supaya kalau kena ada kes ke apa ke, saya ada buku saya sendiri. Okey. Jadi kalau ikut kitab saya, buku yang saya daftarkan tu, saya telah menikahkan hampir 850 lebih. Saya tak ingat 859 ke 57 macam itulah. Ya, pasangan. Bukan orang, pasangan. Bahkan orang-orang yang saya nikahkan bila jumpa saya balik saya tak ingat. Hari ni saya nikahkan, minggu depan jumpa saya tak ingat. Dek terlampau ramai. Ya. Dulu saya jaga masjid, ya. Kawasan tu bosan, tuan. Kan? PPR je ada 5 kelompok. Satu kelompok ada lebih kurang 10 blok. Kalau ada 5 kelompok, dah 50 blok. Kan? Satu blok lebih kurang 250 pintu. Tak sampai. Dia dalam 198. 100, macam itulah tengok. Tengok blok dia. Ada blok yang dia 30 tingkat ke atas. Ada yang 20 tingkat, 24, 25 tingkat je. Kan? Dekat Negeri Sembilan ni tak ada lagi. Seremban ni rumah atas langit, orang tak nak boleh mana. KL, rumah atas darat, atas tanah, jangan cerita. Tuan tak ada 500 juta, jangan sembang lah. Kan? Tiap minggu nikah orang. Tiap minggu. Kan? Sampai tak terkira. Kan? Kalau dia pula ngira, Ustaz, kalau 800, darab 120. Wih, kayu Ustaz. Dulu tak dapat 120, tuan. 80. Kan? Dan saya pula tak ada pula. Saya hantar dulu upah juru nikah, tak ada. Lepas Lopeh dah habis kan, dah balik nak makan kan, dah balik, salam lah. Kan? Salam dia letak dalam sampul. Kita balik, kadang-kadang bukan tengok pun. Dah seminggu tengok. Rupanya sampul kosong. Itu pun Lopeh, pemohon ni tanya, Ustaz, itu Ustaz dapat upah juru nikah tak? Dapat. Saya kata, kan dah bagi sampul. Kosong lah Ustaz. Oh, iya ke? Kan? Buka, iya kosong. Dan, kan? Aku kalau tak menyebut lah pengantin tu, tak tahu saya dah. Kan? Nak cerita. Setelah itu Imam Al-Ghazali menyebut adab-adab. Dah cerita tadi pasal dosa, bagaimana nak melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Imam Al-Ghazali menyebut pula adab-adab pergaulan seseorang individu dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penciptanya dan dengan semua lapisan makhluk yang ada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Maka penterjemah, oleh itu kitab ini sangat penting dan sangat sesuai dijadikan panduan amalan harian bagi kehidupan seseorang muslim yang mahu menjadikan negeri akhirat untuk masuk ke dalam syurga dan mendapatkan keredaan Allah Ta'ala sebagai matlamat hidupnya. Kan? Matlamat hidup kita apa?
Kita nak pergi ke negara ataupun negeri yang kekal abadi. Kan, negeri yang kekal abadi, iaitu hari akhirat lah. Ya, yang mana matlamat kita satu je. Kita nak redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak redha dia. Sebab kalau nak bandingkan amalan kita dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Taala kepada kita, belum tentu setara, setanding. Okey. Dan demikianlah kata penterjemah, dan kitab Bidayatul Hidayah ini juga diterjemahkan oleh ulama Nusantara, iaitu Syekh Abdul Samad Al-Falamani, yang mengarang semula, diterjemahkan dan dikarang semula, yang diberikan nama kitabnya itu Hidayatus Sadiqin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Kitab ni pun ramai orang kata kitab kuning. Ni kitab kuning. Okey. Yang saya baca ni diterjemah dah sikit ke dalam bahasa yang lebih moden sedikit. Okey, kalau baca kitab kuning kan tuan-tuan ni tak faham, saya pun tak faham. Syahdan, Arakian, tu bahasa lama-lama. Kalau ayah-ayah, ibu-ibu depan-depan saya ni fahamlah. Okey, kalau macam saya ni tak apa faham sangat. Okey. Mari kita melihat muqaddimah kepada kitab kitab Bidayatul Hidayah ini. Kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah olehmu wahai saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian dalam mencari ilmu, yang telah menunjukkan cita-cita yang tinggi dan rasa sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan. Dia disebut pada tuan-tuan, kan? Tuan-tuan ni boleh dikatakan penuntut ilmu, kan? Orang yang menuntut ilmu ni, dia termasuk dalam 8 asnaf yang layak untuk dapat harta Baitul Mal. Besok boleh isi borang bagi pada imam, mampu imam kan? Tak ada tuan-tuan. Layak sebab dipanggil fi sabilillah. Okey, tuan-tuan, dia kata tadi tuan-tuan datang sini nak buat ibadah. Sambil nak buat ibadah, dapatlah sikit ilmu. Kan? Ilmu ni bukan dekat sekolah aja. Kat masjid ni zaman saya dulu adalah satu one stop center. Semua yang datang yang datang nak buang air pun ada. Jangan dimarahkan, biarlah tuan. Jangan dimarahkan. Mungkin hidayah belum sampai lagi. Kok kita marah sebab kita marah dia kecewa, dia tak datang masjid, mayu gitu. Kan? Yang datang minta sedekah. Kan? Yang apa lagi yang susah, tiba-tiba keputusan wang, tambah-tambah musim PKP ni ramai yang kena buang kerja. Bagi je tuan. Sebab masjid bukan tempat untuk menyimpan duit. Masjid tempat untuk kita melancarkan duit tu. Okey. Orang sedekah kat masjid untuk apa? Untuk kita jadikan dia sebagai jariah. Jariah kan. Kita beli kipas, beli lampu, tak cukup kipas atas, tambah kipas depan. Tak cukup kipas depan, kita cantikkan kita punya kapet, nak bagi selesa. Jariah. Selagi mana ada kapet ni, orang yang bersedekah tu akan dapat pahalanya. Yang dikatakan oleh Nabi, 3 perkara yang tidak putih, iaitu selepas matinya anak Adam, 3 perkara takkan putih, berjalan dia punya pahala. Pertama apa Nabi kata? Sadaqatun jariyatun. Sedekah jariah. Jalan dengan orang. Kan? Saya tanya ibu-ibu ayah-ayah kan. Sepanjang ibu-ibu ayah-ayah tinggal hidup ni lah, pernah tak dengar ada masjid yang muflis dalam Malaysia lah, kocik sikit dalam Negeri Sembilan? Ada tak masjid yang terpaksa digadai disebabkan muflis, tak boleh nak bayar? Ada tuan-tuan? Tak ada. Tak ada. Saya tak pernah dengar tuan. Maklumlah baru 40 tahun. Mungkin tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dah sampai seabad
umur kan. Pernah dengar tak masjid kena tutup? Tak ada. Bahkan masjid hari ni makin lama makin cantik, makin lama makin cantik. Kan? Kat Seremban ni ada beberapa masjid. Saya pernah jaga masjid tu, saya tahulah beberapa masjid yang kayu. Dah lah kayu, kodokut pula nak keluar duit. Ada. Kan? Tapi ya, konsepnya salah. Islam aja apa? Makin banyak kita keluar, makin banyak kita dapat. Kan? Hari ni dah macam-macam. Ya, saya dapat pengarah baru ni, Ustaz Zaidi ni, Datuk Zaidi ni, lotih kau je. Kau tak dapat jumpa orang, orang tak nak jumpa kau, kau pergi jumpa orang tu. Ya. Bawalah kan boreh, tuan, ini kita ada sikit boreh. Jawatan kamu. Orang ni dia marah. Kan? Payah tuan. Kita nak jaga orang ni payah, memang payah. Tapi jangan kita memayahkan lagi. Jangan kita tambah lagi kepayahan tu. Orang tu dah susah, pergilah. Tak dapat RM10, bagi RM5. Tak bagi RM5, bagi boreh, bagi gula. Tak ada rosat. Dia ni kojo isap gam ni, bagi RM5 dia beli gam. Tak apa, bagi boreh. Kan? Selagi banyak kita bagi, insya-Allah Allah janji. Kan? Ya. Itu dia kata tadi ya. Ya, jadi kalau kita nak menunjukkan cita-cita dan tinggi dan rasa yang dahaga terhadap ilmu pengetahuan, seandainya engkau berniat dengan mencari ilmu ini untuk berlumba-lumba dan mendapatkan kemegahan dan terkemuka di kalangan kawan-kawan, dan untuk menarik perhatian orang ramai terhadap dirimu dan menghimpunkan akan kekayaan dunia, maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu. Panjang dan itu. Ya, nak mencari ilmu ni sebab berlumba-lumba. Pertama. Kedua, nak dapat mogah, nak dapatkan pujian. Ketiga, nak perhatian orang ramai. Dalam karya ni tak ada orang lain yang pandai baca Quran tu. Ustaz Taufik je pandai. Kan, orang lain tak pandai. Dia akan timbul macam-macam tu. Ya, 3 penyakit 3 serangkai tu. Kan, penyakit 3 serangkai ni bahaya kalau ada dalam diri kita. Kan, bukan darah tinggi, goncang manis, sakit jantung tu. Jadi dekat 3 serangkai ni, ujub, riak, takabur. Dia bermula dengan ujub. Kan, baca surah. Hari ni aku baca surah, hebat. Kita jadi imam kan. Hebat, tak ada orang tegur. Maknanya betul lah ni dia baca. Bukan saya sebut imam, tak ada orang. Contoh, kan imam kata asyik sedih yang kono, tak. Nak contoh paling mudah kan. Ya. Kita pergi semayang pakai baju cantik, putih, siap iron, ya. Ada side semua wangi kan. Kan? Kita pun rasa hebat dan dalam banyak-banyak dalam masjid ni yang pakai jubah putih saya seorang je. Hebat, rasa hebat, bangga. Mula kan. Datang seorang. Ustaz Zul datang kat saya. Ustaz Taufik, lawa baju hari ni. Kan. Macam tu je kan. Dah start riak dah. Kan. Baru pertama kali saya tengok ni Ustaz Taufik. Kata Ustaz Zul kan. Ya. Baru kau tahu. Kan. Dah habis. Sebabkan 3 perkara, habis semua amalan yang kita lakukan. Tak kesia-sia. Kan. Sebab apa nakkan tadi? Ya, kita nakkan ilmu sebab apa? Sebab kita nak perhatian dan menghimpunkan akan kekayaan dunia. Kan? Maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu dan membinasakan dirimu sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menjual akhiratmu untuk mendapatkan loba dunia. Maka penjualanmu adalah rugi dan perniagaanmu porak-poranda. Imam Ghazali kata apa? Ya, kita ni hidup kat dunia ni ibaratkan jual beli. Jual beli, berniaga. Kan? Tuan-tuan, kita nak berniaga ni nak untung ke nak rugi? Kan? Kita pun cadang-cadang nak masuk 1 bulan Februari ni nak buka kedai burger lah, umpamanya kan.
Dalam fikiran kita, kita nak untung ke kita nak rugi? Mestilah nak untung. Kalau tak dapat untung, sekurang-kurangnya apa? Sekurang-kurangnya pulang modal. Ya, sekurang-kurangnya pulang modal. Okey. Kata Imam Ghazali, yang wajib itu modal, yang sunat itu adalah keuntungan. Kalau kau tak dapat buat mencari modal, apatah lagi nak cari keuntungan. Kau dah cari modal tu, standby dengan modal tu. Yang wajib dah buat belum? Belum. Buat dah. Dah buat semua, barulah cerita benda-benda sunat. Benda-benda sunnah. Abang nak bagi siam buat pun, nak nikah dua. Nikah dua tak ada masalah, tak haram nikah dua dah. Tapi yang wajibnya buat belum? Kan, hari ni jangan cerita Ustaz pasal-pasal nikah dua, kan Ustaz tak balik kan kata. Cerita tengah ni hangat ni kata. Kan, jangan jadi sol dia kata. Kan. Ya. Jadi ya, boleh, tak ada masalah kita nak kejar benda-benda yang sunat, tapi benda-benda yang wajib kita kena jaga. Kena jaga. Sebab kalau tak pulang modal, maka kita rugi. Itu dia kata tadi. Penjualanmu, itu disebut tadi oleh Imam Ghazali, penjualanmu adalah rugi dan perniagaanmu porak-poranda. Kita berniaga. Belum tentu kita melakukan amal ibadah Allah SWT terima. Belum tentu. Dan saya pun tak boleh tentukan, Ustaz, macam mana sembahyang saya tadi, Allah terima tak? Saya pun tak tahu. Bukannya tuan-tuan punya amalan, amalan saya pun saya tak tahu. Kan? Kalau tuan-tuan mungkin dihantar private setan. Kalau saya tak tentu, setan dihantarnya. Hantar lebih teruk tuan-tuan. Dihantar yang pelatih, bukan private lagi. Di tube ni. Kau baca sedap sikit, baca sedap sikit. Ceramah kau okey sikit. Kan? Ya. Habis. Kan? Maka ketika ini guru yang mengajarmu itu laksana porak-poranda, dan guru yang mengajarmu adalah dikira menolongmu dalam membuat maksiat, dan ia juga akan merasakan kerugian. Kalau ilmu yang diajar oleh guru tadi, anak murid ni pula sebab dia nak belajar ilmu tadi sebab apa? Sebab dia nak tadilah kemegahan, dia nakkan satu pandangan manusia. Maka kata Imam Ghazali, guru kau tadi pun akan menanggung kerugian yang sama. Rugi ya? Bukan tuan-tuan si guru ni pun rugi. Sebab ketika ini guru yang mengajarmu itu laksana seorang yang menjual pedang kepada perompak. Kata Imam Ghazali, ibarat seorang guru ni dia jual, seorang penjual pedang, pedang tadi dijual pada perompak. Apa akan berlaku? Buat beranda. Sebab pedang tadi bukan digunakan untuk menobeh, bukan digunakan untuk berkebun, tapi dah digunakan untuk untuk perkara yang rosak. Seperti mana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala ma'siyatin walau bi syatrin kalimatin kana syarikan lahu fiha, atau kama qala. Barang siapa yang menolong orang lain melakukan sesuatu maksiat, walaupun hanya dengan setengah kalimat, maka orang itu dikira berkongsi di dalam melakukan maksiat tersebut. Kan? Nak nampak mudah macam ni tuan-tuan. Datang seorang, tanya pada tuan. Dia tak tahu tuan imam lah. Dia tahu, bang, abang tahu tak mana kedai nombor ekor? Kan? Walaupun walau bisyatrin kalimatin, walaupun dengan setengah kalimah. Kan tu. Tahu tak bang mana kedai nombor ekor? Tu. Kan? Setengah kalimah tu. Asal kalimah itu. Kan? Tu. Ataupun no. Kan? Sikit je. Kita tunjuk ya, kita tak kata kau belilah kedai tu, tak ada kita apa terjemah dengan perkataan yang panjang. Tu kedai tu yang besar mahal sikit, yang kecil murah sikit. Saya pernah bertugas sebagai pegawai penguasa agama. Kan?
bos saya dia bully saya masa mula-mula bulan pertama saya masuk. Kata Fik, jom. Mana bos? Jomlah hari ni kita buat siasatan. Kata. So kita nak tahu kedai nombor ekor ni sama ada jual atau tidak pada orang Islam. So dia bagi saya satu amount. Kau pergi masuk sana, kau pergi tikam mampu. Pergilah beli nombor, kata. Kan? Macam mana bos? Kau katalah kau nak beli nombor, kata. Kan? Saya pun tengok, nya. Kan? Ayah, mau apa? Dia kata, macam kenal banyak lama kan. Masa tu tuan-tuan, dengan satu syarat. Bos saya kata, sebelum kita nak keluar, kau cukur misai, cukur janggut. Cukur janggut. Togel lah masa tu. Terpaksa lah. Janggut yang tak pernah saya potong daripada saya belajar, hari tu saya potong. Menangis rasa. Tapi sebab desakan kerja, saya pergi pakai dengan baju Novia kan, pakai dengan apa, seluar jean undercover, pergi beli. Okey. Ya, mau beli nombor lah. Oh iya kah? Besar kecil? Alamak, kata. Ni bos tak ajar ni, kata. Besar ke kecil? Besar ke kecil. Apa beza besar dengan kecil? Kan, bila saya tanya apa beza besar dengan kecil, kedai tu kosong. Zerap, kosong. Kosong, kan. Seolah-olah macam ada satu signage yang diberi oleh nyonya ni pada orang Islam, kau keluar cepet. Kan? Alamak, lupalah. Ayah saya tak beritahu. Kejap, saya mau jumpa ayah. Kan. Dah tak boleh nak takat gambar siapa masuk ni. Masuk dalam kedai nombor ekor. Pergi jumpa. Masuk kereta, bos saya dengan driver dah gelak. Kik. Kenapa bos kata? Mesti kau kena macam ni kan? Dia dah tahu, tapi saja dia nak kau dengan kau, dia kata. Oh, kata masa tu tuan. Memang tak tahu, kita tak pernah income nombor ekor. Rupanya dia ada nombor kecil, ada nombor kapit, ada nombor single. Kan ada 4D, 2D, 3D. Tuan-tuan tikam empek nombor ekor, empek nombor, kono 2, dapatlah harga 2. Kono 3 nombor, kan? Dapatlah harga 3 nombor. Kalau kono empek nombor, yam seng dia kata. Kan? Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan ibunda yang saya kasih sekalian, baru kita keluar kalimat kata, kita bantu sikitnya. Ataupun datang seorang apek bawa senapang. Pek, you mau pergi mana? Weh, sini ada tak itu babi hutannya? Tu. Dia tunjuk, tu dalam hutan. Kan? Padahal kita sekali dua nampak babi tu lalu. Tapi kita tunjuk, tu. Dia pun masuk. Memang kebetulan joki dia ada pula. Tembak pang. Wah, banyak terima kasih. 3 ekor saya dapat. Dia kata. Dia bagi kita 100. Kita tunjuk tadi dah dapat dosa. Ambil lagi 100 itu, dosa lagi. Kan? Nabi macam Ustaz, joki jangan ditolak. Musuh jangan dicari. Kan? Mana kau belajar ni? Omak saya ajar alu, dia kata. Kenapa kau tak ikut cakap omak kau dulu? Kalau tak dapat poso penuh, poso separuh pun okey. Kan? Omak kau kebayang tu kan? Tapi kenapa tak ikut? Kan? Sebab ada hukum yang kita nampak macam biasa, tapi sebenarnya dalam Islam dia dikira subhat. Subhat. Dan jikalau niatmu di dalam mencari ilmu itu untuk mencari keredaan Allah dan mencari hidayah, bukan semata-mata untuk pandai bercakap, maka hendaklah engkau bergembira. Kalau kita nak cari hidayah dan sebab kita nak mencari ilmu tu untuk manfaat diri kita, maka kata Imam Ghazali, hendaklah engkau bergembira kerana para malaikat telah mengembangkan sayapnya apabila engkau berjalan, dan ikan yang ada di dalam lautan semuanya meminta ampun bagimu apabila engkau berjalan. Hebat tuan-tuan, dalam Daud ni macam-macam ikan. Tuan-tuan bayanglah kalau ikan bili doa untuk kita. Berapa banyak doa kita dapat. Itulah seumpamanya. Tetapi sebelum itu, nak dapat ilmu tadi, hendaklah engkau ketahui bahawa hidayah Allah itu adalah buah daripada ilmu. Hidayah tu buah dia. Okey. Sikit tuan sikit saya berikan. Buah daripada ilmu, dan bagi hidayah itu ada bidayah, permulaan, dan ada pula nihayah, yakni kesudahan. Dan ada yang zahir dan ada pula yang batin. Dan engkau tidak
akan sampai kepada nihayatul hidayah dan engkau tidak akan dapat menyelami batin hidayah kecuali setelah engkau selesai daripada menyempurnakan segala urusan berkenaan dengan zahir hidayah. Okay, hidayah Allah Ta'ala ni ya, dia ada bidayah, dia ada nihayah, dia ada permulaan dan dia ada pengakhiran. Okay. Nak dapat hidayah kena ada ilmu, sebab hidayah ini buah dia. Ilmu tu pokok dia. Tak ada pokok, mustahil kita akan ada buah. Tak ada ilmu, mustahil kita tak dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk mendapat hidayah ni ada benda yang zahir dan ada benda yang batin. Untuk dapatkan yang batin, kita kena selesaikan dulu yang zahir. Ni payah sikit perbahasan. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan kita yang akan datang. InsyaAllah tuan-tuan. Kalau ada panjang umur, rezeki, kita akan bertemu lagi dalam kuliah yang akan selanjutnya. Akhir kalam, yang baik itu tanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurangnya itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekali lagi ampunan maaf saya pohonkan andainya ada salah bicara dan tersilap tutur kata dalam pertemuan kita pada malam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.